Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi anaknya lahir, IC pun tak ada apa semua. Suami ni Oh. orang Malaysia. Oh. India, mualaf. Untuk masuk start. Ini ada lah. Salam. Rumah ni sewa? Ini je ke ataupun ada bilik? Oh, 2 tingkat lah. Dia cuci rumah di rumah mak lah. Berapa lama? 2 tahun. Ada 2 tahun tak ni? Ada dalam 2 tahun. Oh, dah lama sebelum suami meninggal. Sebelum suami meninggal ada kerja lah. Masa tu pun duduk dekat flat Flat. lama tu kan. Ya. Jadi anak-anaknya yang Ros tu selalu di rumah mak saya. Dia belajar ngaji pun dekat rumah. Oh. Jadi abangnya tak pernah dia jaga bapak dekat rumah kan. Maknya kerja. Anak yang adik dia ikut mak dia kerja, abang jaga bapak. Lepas tu dia pun tak boleh kerja lama. Dia petang kena balik, nanti husband Kena dia balik. nak basuh pampers kan, semua kena marah lambat-lambat. Itulah dia kena cepat-cepat. Oh, suami husband dia dah macam stroke lumpuh. Di wheelchair. Berapa lama? Lama. Lama kan. Daripada accident tu dia terus wheelchair. 2005 accident. Oh, lama. Okay, apa masalah? Ada masalah yang mungkin kita boleh bantu? Masalahnya sekarang saya kekurangan kewangan. Saya sekarang tak kerja ni. Kewangan. Memang tak ada kerja langsung? Sekarang ni tak kerja ni saya kan susah lah. Oh, tapi kalau masalah IC kita tak boleh bantu. Sebab kita NGO biasa je. Saya bagi tahu Ustaz. Ah. Tahu. Selain pada itulah insya-Allah masalah kewangan ke masalah. Kewangan dia sekarang ni. Tak ada kerja lah. Jadi selama ni bergantung pada bantuan zakat tu lah. Cukup. Tak cukup dia pun. Duit sewa rumah dah lepas kan? Jadi makan minum selain pada bantuan zakat tu ada orang bantu? Tak ada? Boleh mengaji? Dah lama tak main. Ya. Sebab Covid dah lama. Tapi boleh mengaji lah? Boleh baca Quran? Boleh. Boleh ha? Oh. Gagak-gagak lah. Ada gagak-gagak. Ya. Tak macam tak lancar. Oh. Adik-adik pun sama? Adik pun sama. Kalau kita datang insya-Allah pasal duit itu insya-Allah tak ada masalah. Allah dah tetapkan rezeki ya. Apa yang kita boleh bantu kita akan bantu insya-Allah. Tapi yang lebih penting daripada duit, lebih penting daripada makanan ialah ilmu. Sebab apa? Bila Nabi sebut dalam satu hadis, bila kita mati bekas suami kau apa nama dia? Daud kan? Dia kerja bawa bas je. Mana duit pun tak banyak kan. Tapi bila dia mati, Nabi kata akan ikut bersamanya duit. Yang kedua, anak. Yang ketiga, amalan dia. Bila dah dikebumikan, 2 akan balik semula ke rumah. Iaitu harta, duit yang dia cari semua tak bersama dia dalam kubur. Anak isteri pun semua akan balik rumah kan. Satu benda je yang akan bersama dia dalam kubur, apa dia? Amalan. Jadi banyak mana duit sekalipun, bila kita mati tak ada faedah dah duit. Anak kita pandai macam mana, cerdik macam mana, gaji besar macam mana pun, bila kita mati je semua tak ada faedah. Allah kata yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu satu benda pun daripada anak, daripada harta tak ada faedah langsung. Jadi kita duk cari duit kan, kita duk cari makan. Tapi untuk hanya 50 tahun, 60 tahun kan, paling lama 60, 70. Tengok-tengok duit yang kita cari tak boleh bawa masuk dalam kubur kan. Makanan yang kita cari tak boleh. Tengok-tengok apa yang ada bersama kita dalam kubur, amalan. Dan tengok pula amalan tak banyak sebab kat dunia kita tak cari. Kita tak buat kan. Sedangkan nak duduk dalam kubur, Rizam boleh cakap Melayu kan? Boleh ya? Speaking boleh?
Sikit sama dengan ustaz lah. Okey, bila kita dah masuk kubur, bukan 60 tahun. Ni abang suami kan, sekarang duduk dalam kubur. Dah berapa lama dah? 2 tahun. Ha? 2018, 2 tahun lebih kan. Sekarang bagi duit pun tak ada faedah pada dia. Pergi hantar beras pun tak ada faedah. Yang membantu dia dalam kubur, apa dia? Amalan dia. Sebab tu Nabi kata kubur tu sama ada taman syurga, dia akan luas kalau orang tu beriman, kalau orang tu beramal. Maka kubur yang sempit, yang gelap akan menjadi taman syurga. Kita tak boleh nak fikirlah. Tapi kalau dia tak beriman, kalau dia tak beramal soleh, kubur yang sempit, yang gelap akan jadi apa? Lagi gelap, dan kubur tu akan himpit dia. Sampailah tulang rusuk ni berselisih, kemudian diketuk lagi dengan tuku besi, sampai masuk ke dalam tanah 70 hasta, kemudian keluar lagi, kemudian dipukul lagi. Sampai bila ni? Sampai kiamat. Mana kalau nak kiamat 1000 tahun, dia akan diseksa dalam kubur yang sempit 1000 tahun. Sebab apa? Tak ada duit? Bukan. Dia tak perlukan duit dah. Tak ada makanan? Bukan. Dia tak perlukan makanan dah. Dia hanya perlukan amalan. Sebab tu ramai manusia tertipu. Habis masa cari duit, habis masa cari makanan. Tapi bila tiba-tiba mati je, yang nak dibawa dalam kubur bersamanya tak ada. Alangkah ruginya. Sebab itulah amalan ni yang membawa menjadi pahala. Pahala tu sebenarnya duit lepas kita mati. Kita nak beli apa-apa sekarang, cari duit kan. Kak pun sebut kan, duit tak cukup kan. Okey, dengan duit boleh selesai masalah kat dunia. Tapi bila mati je, kita kubur kita sempit ke gelap ke, boleh tak keluarkan duit bayar bil elektrik? Tak boleh. Yang bantu kita ialah pahala. Dan pahala tu tak mungkin kita dapat kecuali kita solat, kecuali kita buat apa-apa saja yang Allah suka. Raizam? Boleh? Raizam cukup solat? Cukup? Kadang-kadang subuh tak sempat. Dia bangun lambat. Oh, bangun lambat sebab apa? Bangun lambat sebab apa? Kalau time sekolah tu boleh lah solat. Kalau bukan time sekolah, kadang-kadang bangun lambat. Oh. Jadi kalau setahun tak sekolah, bangun lambat lah. Kadang-kadang kita ni bangun Okey, Rizam, solat dengan sekolah mana lebih penting? solat. Tak, sekolah. Sekolah ni bantu lah. Sebab itulah Rizam boleh pergi sekolah kan, tapi solat tinggal. Jadi seolah yang lebih penting ialah sekolah kan, tapi sebenarnya salah. Yang lebih penting ialah solat. Bila kita mati je, Rizam boleh mati bila-bila. Mati dia tak kira umur. Ustaz boleh mati hari ni, mak boleh mati besok, Rizam boleh mati malam ni kan. Bila mati je, semua yang kita buat kat dunia tak bawa. Jadi yang paling penting kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh. Okey Rizam, boleh? Boleh tak Kak dengan anak-anak, kalau kita hantar ustaz mengajar Quran, mengajar solat di rumah, kita mengajar percuma je. Kemudian bila Kak perlukan apa, duit ke beras ke, kita boleh bawa, tak ada masalah. Boleh? Boleh? Rizam, boleh? Ingat lah, solat tu yang pertama ditanya. Bila mati je, dia tak tanya dia belajar sekolah mana, SPN dapat berapa, dalam simpanan ada berapa, semua tak ditanya. Yang ditanya apa? Solat. Cukup tak? Awal ke lewat? Boleh? Jadi Kak pun akan disoal terhadap anak-anak. Jadi Allah akan soal, ajar tak anak solat, suruh tak anak solat. Tapi Allah tak akan tanya, suruh tak anak pergi sekolah. Walaupun benda tu bagus, penting, tapi yang lebih penting ialah solat. Jadi kalau kita hantar ustaz ke, ustazah ke, datang mengajar kat solat, mengajar Quran, supaya kita bila mati je ada bekalan. Kan? Bila mati je ada duit. Duitnya ialah pahala. Dan bila masuk kubur, Rizam tak boleh minta bantuan siapa dah. Bapa pun tak bantu, mak tak bantu, ustaz pun tak boleh bantu. Yang boleh bantu kita siapa, Rizam? Amalan ya. Jadi boleh tak? Setuju tak? Kita hantar ustaz mengajar percuma.
Setuju tak Kak? Dengan Reza, kita hantar ustaz sekali seminggu ke, kita bagi ilmu dan makanan tak ada masalah. InsyaAllah kita boleh bantu. Jangan risaulah. Saya bila tengok orang miskin, saya kesian. Orang lapar, saya kesian. Tapi bila tengok orang tak beriman, saya lagi 10 kali kesian. Sebab itulah Allah utuskan Nabi miskin. Allah tak bekalkan Nabi duit. Sebab apa? Allah tahu manusia ni akan selamat bila ada Al-Quran. Bila ikut ajaran agama, selamatlah dia. Tapi kalau ada duit banyak, tapi tak beriman, tak beramal soleh, sia-sia hidup. Boleh tak? Ini kita, Riazan boleh baca kan? Boleh tak? Okey, ini buku-buku kecil yang kita tulis. Kami ni daripada Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor. Pertubuhan Ulama Dakwah Selangor yang berdaftar lah. Dan kami bantu orang-orang miskin di Sabah, di Kelantan, di Gua Musang, di Kemboja, di Filipin. Kalau perlukan rumah, kita kumpul dana buat rumah. Kadang-kadang kita baiki jambatan. Dan di Nigeria kita buat masjid. Tapi yang paling penting, kita bagi ilmu. Kalau tempat tu tak ada ustaz, kita cari ustaz, kita bagi ilmu. Jadi ini antara buku yang kita tulis lah. Raizan nanti baca, boleh? Nipis je. Ini 15 minit boleh habis. Kenapa anda wajib solat? Ramai orang tak solat sebab tak tahu apa faedah solat, apa kebaikan solat. Boleh Raizan? Boleh? Ini buku kenapa anda wajib solat. Yang ni cara solat yang betul, ikut Nabi. Ada siap dengan gambar. Ada siap dengan gambar. Kemudian ini buku pasal musibah. Kadang-kadang Allah bagi kita miskin, bukan Allah benci, tapi Allah nak uji kita. Dengan sebab miskin, kalau kita reda, kalau kita sabar, kita jauh lebih baik daripada orang kaya. Jauh lebih baik daripada orang kaya. Dan Kak tahu tak, yang ramai masuk syurga, orang miskin ke orang kaya? Orang miskin. Jadi orang miskin bukan hina, tapi yang hina orang tak beriman. Yang hina orang tak solat. Kan? Kalau dia miskin, dia beriman, dia solat, dia mulia. Tapi kalau dia kaya, tapi tak beriman, tak solat, dia hina di sisi Allah. Okey? Jadi Allah bagi musibah. Apa-apa saja musibah. COVID-19 ke, kan? Hilang pekerjaan ke, sebenarnya Allah nak bagi sesuatu. Tengok, dengan sebab COVID-19, Allah hantar kami ke sini. Kan? Ada kebaikan. Kemudian, Quran, Kak boleh baca Quran? Ha? Boleh. Baca Rumi boleh baca? Rumi. Bahasa Melayu boleh baca lah? Boleh. Okey. Ini kita bagi Quran. Quran ni Allah kata penyelesai semua masalah. Tapi syarat dia kena baca, kena faham. Sebab tu kita bagi Quran ni ada terjemahan kat tepi ni. Reza boleh baca? Boleh. Baca ayat Quran, kemudian baca terjemahan. Sebab tu buku ni saya tulis kepentingan tadabbur Al-Quran. Apa makna tadabbur? Pernah dengar tadabbur? Tak pernah. Tadabbur ni kita baca ayat dan kita faham maksud dia, dan bila faham kita amalkan. Itu tadabbur. Selama ni orang buat yang sunat aja, iaitu baca je. Tapi yang wajib orang tak buat. Apa yang wajib? Kena faham dan kena amalkan. Jadi sebenarnya yang Quran ni sebenarnya lebih mahal daripada duit. Kalau ustaz bagi 1 juta pada Kak, dengan Quran ni, Quran lebih mahal daripada 1 juta. Bagi orang yang faham lah, bagi orang yang beriman. Jadi baca buku ni. Kemudian ini buku ni ada 66 doa dan zikir harian. Sebenarnya kita boleh jadi kaya, tapi kaya pahala. Ada orang miskin duit tapi kaya pahala. Macam mana tu? Setiap amalan dia baca doa. Kalau hujan, sekarang hujan ni, Allah nak bagi pahala melalui hujan. Allah bagi turun hujan, kita dapat pahala. Macam mana? Macam mana nak dapat pahala bila hujan? Macam mana? Kuat-kuat sikit. Alhamdulillah. Ada Nabi ajar satu doa khusus. Mudah aja. Allahumma sayyiban nafi'ah. Cuba ikut. Allahumma sayyibah
nafi'ah. 3 patah aja. Kita dapat pahala dah, dapat duit, tapi duit tak nampak. Bila akan nampak duit? Bila mati. Jadi apa saja berlaku kalau kita baca doa, dapat pahala, dapat duit. Jadi ini ustaz tulis ada 66 doa. Bila hujan baca doa, bila keluar rumah baca doa, bila masuk rumah baca doa. Bila pakai baju baca doa, sudah makan baca doa. Masuk tandas baca doa. Peluang untuk jadi orang kaya. Tapi kaya di mana? Di akhirat. Okey. Jadi boleh Reza baca buku ni sampai habis. Kemudian setiap hari Reza baca start daripada awal. Baca surah Fatihah. Satu hari baca satu page. Macam ni Reza. Baca dengan mak dengan adik ya. Satu hari baca ayat satu page. Kemudian baca terjemahan dia. Satu hari, setiap hari. Boleh? Kalau habis ni, habis semua ni, satu Quran. Ni, habis ni dulu. Habis buku ni, semua ni. Berapa? 5 buku. Boleh? Kemudian yang ni, boleh tak baca satu hari, satu page sahaja. Satu muka surat. Baca ayat, kemudian baca terjemah. Satu hari, satu. Boleh tak? Kak tak ada kerja kan sekarang? Sebenarnya orang beriman ni kerja orang beriman apa dia? Faham ayat Allah dan amalkan. Ini kerja yang paling besar. Tapi orang tak faham. Sebab manusia faham bila kerja dapat duit kan. Dia lupa bahawa ini pun kerja dan dapat lebih mahal daripada duit. Apa dia? Pahala. Satu huruf 10 pahala. Cuba bayangkan kalau satu muka surat kita habiskan. Okey, boleh? Dan kalau Kak setuju, kita akan hantar ustaz mengajar kat sini, mengajar Quran. Sekali seminggu je. Percuma. Boleh? Boleh ke? InsyaAllah.